الحمد لله الذي أنزل الكتاب ولم يجعل له عوجا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وإمامنا وقدوتنا محمد نبي الرحمة وشفيع الأمة وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فقد فاز المتقون. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Carilah bekalan. Sebaik-baik bekalan itu ialah bertakwa kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Allah berfirman, sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memeliharanya. Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan yang diberkati ini adalah mukjizat yang besar yang diberi kepada Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi petunjuk kepada seluruh manusia, hudal linnas, manusia di akhir zaman ketika manusia berbangga dengan ilmu dalam segala bidangnya, khususnya ilmu sains dan teknologi yang mencipta alat-alat yang luar biasa. Timbulnya pahaman-pahaman yang direka oleh akal fikiran manusia. Allah memberi mukjizat ilmu melalui Al-Quranul Karim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeza dengan mukjizat yang diberi kepada rasul-rasul di zaman dahulu. Perkara luar biasa yang dapat dilihat dengan mata, seperti taupan Nabi Nuh alaihi salam yang menenggelamkan semuanya. Nabi Ibrahim yang tahan dibakar dalam api yang besar. Nabi Musa dengan tongkat yang menakjubkan. Nabi Sulaiman menguasai bahasa burung yang terbang di udara. Memerintah jin, makhluk yang gaib, bukan saja manusia. Nabi Isa menyembuhkan penyakit yang tak mampu dirawat oleh ilmu perubatan manusia, menghidupkan orang yang mati. Adapun Quran ialah mukjizat ilmu yang diberi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang luar biasa
yang tak mampu dilawan oleh seluruh alam. Allah Ta'ala memberi jaminan Quran dipelihara oleh Allah. Bukan saja memberi petunjuk kepada manusia yang tidak boleh dilawan petunjuknya. Sehingga hari ini ternyata Quran adalah kitab yang benar daripada Allah. Kitab-kitab yang lain, Taurat, Injil dan lain-lain, sudah diubah, dipindah dan disesatkan, terpesong daripada asalnya. Adapun Quran, Allah mengurniakan ketahanan, tidak boleh dirosakkan, dipindah oleh manusia walau bagaimana bijak sekalipun, dengan apa cara sekalipun. Walaupun Quran dibakar hangus, tetap dipelihara oleh Allah dalam dada para ulama. Ilmu-ilmunya dipelihara oleh Allah. Walaupun kitab-kitabnya habis dibakar, ilmunya dalam dada para ulama. Pernah berlaku dalam sejarah Islam, apabila kaum Tatar yang ganas menakluk negeri-negeri Islam di Asia Tengah sehingga menawan Baghdad sampai ke Syam dan Palestin. Baghdad pusat kerajaan Abbasiyah, pusat ilmu, menjadi kolam darah oleh pembunuhan bala tentera Tatar yang ganas. Kitab-kitab yang disimpan di Baghdad dipunggah, sama ada dibakar hangus ataupun dijadikan jambatan untuk menyeberangi Sungai Furat dan Dijlah, sehingga air Sungai Furat dan Dijlah berubah hitam oleh dakwat tulisan kitab yang dikarang oleh ulama-ulama Islam. Tatar yang ganas mengganas, menyimah arak di masjid, membunuh yang melintas, menyerang sehingga keseluruhan negara Islam. Allah telah melakukan satu perkara yang bersejarah pada 25 bulan Ramadan tahun 658 Hijrah. Tentera Islam yang dipimpin oleh Sultan Saifuddin rahimahullah dari Mesir telah berjaya mengalahkan kaum Tatar Da'in Jalut di Palestin. Suatu perkara yang dianggap mustahil, tidak mustahil dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Berlaku perkara yang menakjubkan. Pemimpin Tatar yang ganas berubah menjadi Islam. Mereka masuk Islam, mempertahankan Islam, menegakkan kerajaan Mughal di India, membina tamadun Islam. Tidak pernah berlaku dalam sejarah manusia, melainkan sejarah Islam. Kebiasaannya, bangsa yang dijajah yang lemah akan terpengaruh dengan penjajah. Bangsa yang dijajah akan terpengaruh dengan budaya penjajah, pakaiannya, bahasanya, dan semua penerbitan penjajah dia anggap mulia. Hina je bangsa itu. Tetapi ketika umat Islam berpegang teguh dengan Quran, bukan sahaja cahaya Islam yang tak dipadamkan itu, petunjuk kepada umat Islam, bahkan mempertahankan kekuatan mereka, berjaya memasukkan Islam ke dalam hati-hati penjajah, dan Islam berjaya dipertahankan. Kita menyaksikan di zaman mutaakhir, apabila perang salib yang terus menerus dilakukan, akhirnya kerajaan Islam jatuh dan tumbang di awal abad yang lalu. Islam tidak ada pelindung negara yang berdaulat. Negeri-negeri Islam dipecah-pecah.
bangsa umat Islam dilaga-lagakan ketika Islam dalam keadaan yang lemah. Mereka melancarkan serangan pemikiran untuk memadamkan cahaya Islam dengan cara mendidik anak-anak orang Islam melalui orientalis, orang-orang Eropah yang mengaji Islam dengan tujuan untuk merasakkan Islam. Mendidik anak-anak orang Islam untuk merasakkan umat Islam. Mereka gagal merasakkan Islam. Bahkan sebahagian orientalis itu masuk Islam dan menyebarkan Islam di Eropah pada hari ini. Anak-anak orang Islam yang dilatih dengan budaya Barat, hanya segelintir sahaja yang terpengaruh dengan Barat, yang terikut-ikut dengan mereka. Sebahagian anak orang Islam kembali kepada Islam, mempertahankan Islam. Berlaku kehaibatan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kelemahan kuasa Firaun yang menghalang kelahiran Nabi Musa alaihi salam dengan menyembelih anak-anak lelaki Bani Israel, menghidupkan anak-anak perempuannya sahaja. Tiba-tiba Musa yang hendak dibunuh itu dibesarkan di dalam istana Firaun sendiri. Itulah Musa yang menjatuhkan Firaun, menghancurkan kerajaannya. Hari ini kita menyaksikan mereka yang mahu menghancurkan Islam dengan menghancurkan ilmunya sudah gagal. Islam dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ajaran yang lain daripada Islam, sama ada agama ataupun ideologi, undang-undang dan apa cara sahaja, terbukti kelemahan dan kegagalannya. Maka wajiblah kita umat Islam lebih yakin dan percaya kepada Islam. Dan marilah kita membina diri di bulan Ramadan ini untuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Hasil daripada puasa, hanya mereka yang bertakwa sahaja yang menjadikan Quran sebagai petunjuk. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, kitab Quran ini tidak syak lagi memberi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum bil kitabi was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal hikmah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم. آمين آمين يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم ونستغفر الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البدر الدجى والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwanya, dan jangan kamu mati melainkan dalam keadaan kamu
menjadi orang-orang Islam. Marilah kita menghayati bulan Ramadan yang diberkati ini untuk mengambil kelebihan daripadanya, khususnya 10 akhir daripada Ramadan yang berlaku Lailatul Qadar, yang disebut oleh Allah Lailatul Qadri khairum min alf syahr. Malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dengan kita menghidupkan malam-malamnya, maka bertemulah dengan salah satu daripadanya Lailatul Qadar. Mencari Lailatul Qadar bukan untuk menunggu di hadapan mata kita berlaku perkara yang pelik, perkara yang luar biasa. Orang yang melihat perkara yang pelik, yang luar biasa, yang tidak beramal dengan apa-apa ibadat, tidak ada apa-apa faedah baginya. Tetapi orang yang beribadat berbetulan Lailatul Qadar, walaupun dia tidak nampak tanda-tanda luar biasa, tidak tahu, dia tetap mendapat kelebihannya. Yang penting ialah kita hidupkan dengan ibadat, kuatkan diri kita hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan Islam. Hanya Islam yang menyelamatkan kita daripada dunia sehingga akhirat. Dan jangan lupa sekali-kali untuk mengenangkan jasa Rasul yang membawa Islam dengan sentiasa berselawat kepadanya, kerana perintah Allah di dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu dan ucap salamlah kamu ke atasnya dengan sesungguh-sungguhnya. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya marrah sallallahu alaihi biha asyra. Sesiapa yang selawat ke atasku satu selawat, nescaya Allah berselawat ke atasnya 10 selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والدعاة والمجاهدين والمظلومين والمستضعفين. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم رد كيدهم على نحورهم. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وسلطاننا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.